Nabi. Kak Adi. Woi, Kak Adi. Kak Adi. Woi, Kak Adi. Sayalah Kak Adi. Puteri Sirah Nabi. Lah. Tepi sikit. Ya, bagus. Sekarang Puteri Sirah Nabi ingin duduk di singgasana bersama dengan... Apa ni, Mia? Apa ni? Oh, inilah kawan-kawan semua. Besi. Tapi sebelum tu Kak Din nak tanya, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Bikhair. Okeylah kawan-kawan semua. Kita berada sekali lagi dalam rancangan Sirah Nabi. Wah. Semua seronok kan? Tengok rancangan Sirah Nabi ni. Seperti biasa, Kak Dia akan ceritakan seorang lagi Nabi dalam Sirah Nabi ini. Seorang Nabi yang gagah dan kuat. Dan boleh melembutkan apa ni? Besi. Kak Dia pun tak boleh. Cuba Mia buat. Apa ni? Berat tak? Berat. Cuba Ain lembutkan. Boleh tak lembutkan? Kena kepala Ain benjol. Okeylah kawan-kawan semua. Kisah seorang Nabi yang merupakan raja juga. Dia ni raja besi. Dan juga mempunyai suara yang sangat merdu. Tapi sebelum kita nak cerita tentang kisah Nabi, apa kata kita berkenalan dengan semua kawan-kawan kita. Silakan. Kami dari kumpulan Al-Fitrah. Selamat berkenalan. Kami dari kumpulan Raudah Mumtaz. Ahlan wa sahlan. Wah, semuanya comel-comel belaka kawan-kawan kita tu. Adik-adik di rumah dah mandi ke belum? Siapa yang belum mandi tu? Aiman? Lagi? Iman? Lagi? Maman? Ish. Tak gosok gigi? Itulah. Kenapa tak gosok gigi? Pergi gosok gigi sebab Nabi kita suka gosok gigi dengan kayu sugi. Baiklah kawan-kawan semua. Ini untuk nak ada cerita dekat Mia ni. Dalam segmen Tahu Kisah Nabi ni, kita nak cerita tentang seorang Nabi. Nama dia bermula dengan huruf D. A. Daud. B. Daun. C. Dodol. Pandai. Bukan Nabi Dodol. Tak ada Nabi Dodol. Nabi Daud adalah kawan-kawan. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud bin Isha adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud ini daripada kecil dia sangat terkenal. Kalau adik-adik nak tahu macam mana terkenalnya Nabi Daud alaihissalam, apa kata kita dengarkan sebuah lagu daripada kumpulan Al-Fitrah. Silakan. Mukjizat dan kelebihan Nabi Daud alaihissalam. Apa yang Nabi Daud buat kawan-kawan tadi? Baling batu dekat siapa? Jalur. Kalau adik-adik nak tahu, pada waktu masa tu masih kecil lagi Nabi Daud berdepan dengan seorang raja yang orang besar macam Kak Din ni tak berani nak berdepan. Nama dia Raja Jalur. Raja Jalur ni sangat besar, sangat garang. Tapi dia tak ada taring. Tapi dia sangat garang. Dan dia kuat. Dia bunuh semua orang, semua akan mati. Jadi, apabila Nabi Daud menyertai barisan tentera Talut, Talut mencabar, siapa daripada kalangan kamu semua yang berani menentang Raja Jalut. Jadi Nabi Daud ni masih kecil, mungkin masih kecil macam
Mia, macam Ain, macam Fatih, macam semua kawan-kawan kita kat sini kan. Jadi Nabi Daud ke depan. Biar saya yang menentang Jalut yang jahat dan derhaka kepada Allah itu. Kata Nabi Daud. Tapi Nabi Daud tu kecil lagi. Tengok kanak-kanak yang berani dah kecil, sama ada kecil ataupun besar akan mendapat bantuan siapa? Allah. Jadi apa yang Nabi Daud buat? Nabi Daud tak lawan dengan pedang. Cing cing. Nabi Daud dia tak lawan dengan panah. Cing. Nabi Daud tak lawan dengan senapang. Dia lawan dengan apa? Batu. Dia lawan dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun baling. Kena kat kepala Aziz. Kena pula dekat kepala. Kena pula dekat kepala Ika. Kena pula dekat kepala Ida. Macam itulah kenanya kepada Jalut. Dan apa yang berlaku pada Jalut? Dia pun macam ni. Dia apa, Mia? Mati. Itulah kelebihan Nabi Daud alaihi salam. Sehinggalah semua orang bersorak, Allahu Akbar. Macam mana kita bersorak? Allahu Akbar. Kemenangan bagi orang yang mendaulatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Lagi sekali. Allahu Akbar. Kemenangan bagi tentera Talut yang taatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua orang rasa gembira. Sehinggalah Nabi Daud pun membesar menjadi seorang yang hebat. Dan Nabi Daud telah dikurniakan dengan satu kitab. Telah diwahyukan dengan satu kitab. Apa nama kitab tu? Siapa yang tahu? Kitab Zabur. Kitab Zabur? Apa yang ada dalam kandungan kitab Zabur tu adik-adik? Adakah sama macam dalam kitab Al-Quran? Kalau semua kawan-kawan nak tahu, Kak Dia akan ceritakan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terus meneropong dan menonton Sirah Nabi. Terima kasih kepada semua adik-adik. Mihani dia tak sabar nak dengar cerita Sirah Nabi. Dalam rancangan apa? Sirah Nabi. Apa Sirah Nabi yang kita ceritakan hari ini? Kisah Nabi apa? Nabi Daud alaihissalam. Apakah kelebihan Nabi Daud? Dia boleh mengubah besi. Dia boleh melembutkan besi. Baguslah. Lagi, suara dia pun merdu. Jadi adik-adik, di dalam Al-Quran, Allah SWT telah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalnal hadid fi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Allah menceritakan bahawa Allah yang menurunkan besi. Dalam surah Al-Hadid ayat ke-25, Allah cerita sebagai manfaat kepada manusia. Jadi kawan-kawan, apabila Nabi Daud telah besar, Nabi Daud telah diberikan kepandaian untuk melembutkan besi. Dengan apa? Pakai api ke pakai mesin? Pandai Abu. Bukan pakai api, tak pakai mesin, tapi dia menggunakan tangan. Allah memberikan mukjizat kepada tangan Nabi Daud untuk melembutkan besi. Kak disambung semula. Jadi adik-adik, Nabi Daud alaihissalam telah diwahyukan dengan sebuah kitab, iaitu kitab Kitab Zabur. Adakah kitab Zabur ni sama macam Al-Quran? Sama tak? Tak, berbeza syariatnya. Kitab Zabur itu sebahagian daripada syariat Allah yang Allah ceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ceritakan bagaimana nak mentauhidkan Allah, bagaimana nak apa ni Mia? Ni apa ni Ain? Sembahyang, solat, macam mana tak makan tak minum. Apa dia maksud tak makan tak minum? Puasa. Pandai. Jadi Allah telah mengajarkan kepada Nabi Daud supaya mengajarkan semua Bani Israel pada waktu itu supaya sembahyang, puasa, dengar cakap Allah, tak buat maksiat. Maksiat tu apa? Zina lagi? Orang tak solat dia buat maksiat tak? Maksiat itu bermaksud kita tidak taat kepada Allah. Bukan semata-mata buat zina, bukan. Maksiat itu menyeluruh kawan-kawan. Kalau kita tak dengar cakap mak ayah, kan? Kalau Mia ke Ain ke Fatih, bila mama atau papa dia kata, pergi mandi, tak nak lah. Itu dah buat satu maksiat. Maksudnya engkar. Jangan buat macam tu kawan-kawan. Jadi adik-adik, Nabi selain daripada pandai melembutkan besi, Nabi Daud juga dikurniakan suara yang merdu. Allah SWT berfirman adik-adik, ceritakan tentang kehebatan Nabi Daud.
Apabila Nabi Daud bertasbih, dia pegang kitab Zabur, dia pun bertasbih. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allahu, Ya Allah. Kita buat sama-sama. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allahu, Ya Allah. Apa yang berlaku? Gunung-gunung, burung-burung, semua terpaku. Siapa punya suara yang merdu tu yang menyebut nama Allah? Sampai burung pun ada yang terjatuh. Ui, merdunya. Ada tak kalau kita nyanyi orang sampai tidur? Ada kalau suara tak sedap. Tapi sampai gunung ganang pun turut bertasbih kepada Allah bersama-sama dengan Nabi Daud alaihi salam. Hebat tak Nabi Daud? Hebat. Ada satu lagi kehebatan Nabi Daud, kawan-kawan. Kita nak dengar lagu daripada kumpulan adik-adik perempuan pula. Silakan. Nabi Daud raja yang cerdik, bijak dalam membuat keputusan, punya suara yang sangat merdu, melakukan pujian Allah, melakukan pujian Allah. Rajin solat dan berpuasa, amalan yang disukai Allah, jadi contoh sehingga kini, jadi ikutan sepanjang zaman, jadi ikutan sepanjang zaman. Jadi dalam Al-Quran juga disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Daud wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahillazi faddalna ala kathirin min ibadihil mu'minin. Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman ni apabila telah dikurniakan dengan ilmu, maka mereka berdua berkata, Alhamdulillah. Allah bagi nikmat, kita ucap apa? Alhamdulillah. Dan mereka rasa syukur kerana dilebihkan di atas orang-orang mukmin, hamba-hamba Allah yang lain. Serta adik-adik, selain daripada kelebihan Nabi Daud alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah? Nabi Muhammad. Nabi kita. Dia juga, baginda juga memuji Nabi Daud. Puasalah seperti puasa Nabi Daud. Dan solatlah seperti solat Nabi Daud. Maksudnya Nabi Daud ni sangat kuat mengerjakan ibadah solat serta rajin berpuasa. Baiklah kawan-kawan semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi selepas ini dalam Sains dan Iman. Jangan ke mana-mana, terus menonton Sirah Nabi. Syukran jazilan kepada semua kawan-kawan kita yang terus menonton Sirah Nabi. Baiklah adik-adik, seperti biasa kita bersama dalam segmen Sains dan Iman. Bersama dengan siapa? Waris. Okey, apa khabar adik-adik hari ini? Khabar baik. Semua puasa? Puasa. Tak tinggal? Bagus. Adik-adik di rumah pun mesti puasa tak tinggal. Okey. Alhamdulillah. Okey. Tadi kita bercakap pasal Nabi Daud berkenaan dengan besi kan. Okey. Besi ni adik-adik, kalau adik tengok kat mana-mana ada besi kan? Kita buat ni besi sebab apa? Dia kuat. Satu sejenis logam yang kuat dan murah, mudah kita dapat. Dan hari ini kita nak tengok besi bukan saja ada adik-adik tengok pada bahan-bahan binaan, tapi dalam makanan yang kita makan hari-hari. Terutama bila sahur pagi tadi. Ada orang makan bijirin sarapan. So kita nak tengok ada tak besi dalam ni. Okey, besi ni tertarik dengan apa adik-adik? Magnet. Maknanya kita boleh gunakan magnet untuk menguji sama ada makanan tu ada besi atau tidak. Okey. Apa yang adik-adik di rumah juga perlukan ialah sedikit apa ni? Bijirin sarapan. Kalau adik-adik nak tengok dengan jelas hasil dia, gunakan bijirin sarapan yang ditulis tinggi kandungan besi ataupun zat besi yang tinggi. Nampak kan? So kalau adik-adik baca, lain kali kalau mak beli pun bacalah juga apa kandungan dia. Jangan beli je kalau dia tulis glukos kat atas. Gula banyak. Tak payahlah makan banyak-banyak. Nanti jadi montin. Lepas tu gigi pun hitam. Kan? Jangan. Tak cantik kalau senyum. Alah. Orang tak nak tengok kan? Okey. So, tengok pada biji ni, adik-adik akan tengok ferrum ni tulis ataupun besi.
Banyak mana dia tulis. Dan ada jugalah kandungan-kandungan lain. Okey. Apa yang dia perlukan? Sedikitlah. Adik perlukan sedikit. Letakkan dalam plastik. Walid gunakan plastik yang ada zip. Tapi kalau adik-adik tak ada plastik yang tak ada zip, tak boleh buat ke eksperimen kita? Boleh juga. Gunakanlah plastik biasa. Tapi ikatlah dengan getah. Okey. Dan kita perlukan sedikit air suam. Jangan air panas. Takut nanti bahaya. Kan? Air suam. Dan kita perlukan satu magnet lah. Okey. Apa yang adik-adik nak buat ialah yang pertama, masukkanlah biji ring kita tu dalam plastik kita. Sikit. Lepas tu masukkan air. Wah, Mia tak sabar nak makan. Masukkan air. Okey. Oh, puasa, cabaran. Okey. Dan adik-adik konyok-konyokkanlah biji ring kita tu supaya dia hancur. Dan sekarang kita tengok, ada tak besi kita? Ada tak besi kita? Tengok, dia dah turun kat bawah. Nampak tak? Adik-adik di rumah nampak tak? Ada besi. Nampak tak? Macam mana awak buat tu? Maknanya, dalam biji ring sarapan ni ada besi. Tapi boleh dimakan? Boleh dimakan. Maknanya kita perlu makan besi. Adik-adik suka makan bayam tak? Suka. Bayam banyak besi. Jadi gigi akan jadi kuat lah, Jadi Walid. kuat, tulang kita pun jadi kuat, badan kita pun jadi kuat. Jadi besilah urat dawai tulang besi. Oh, patutlah pepatah okey. Melayu cakap macam tu. Okey, adik-adik boleh tengok sendiri. Dan adik-adik di rumah pun diharap boleh cubalah. Dia maknanya kalau ada besi, dia menarik biji ring tu turun ke bawah. Magnet ni akan tariklah besi tu. Tak adalah banyak, sikit je adik-adik boleh tengok. Warna hitam tu. Ataupun dia nampak warna yang seakan-akan keperangan. Kalau okey. macam tu, ni nak buat kat rumah lah. Boleh. Siapa-siapa pun boleh. Okey. Dan tadi ada Kak Adi sebutkan pasal besi. Dalam surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat ke-20? 5. Kalau adik-adik rajin buka buku kimia, adik-adik tengok jadual berkala dia tulis unsur-unsur yang ada dalam di bumi ni. Ada 107 atau 108 unsur. Dan adik-adik bilang yang nombor dia sampai nombor 25 adalah besi. Kebetulan ataupun sebenarnya Allah nak tunjukkan pada kita bahawa besi tu yang dia buat. Dalam Quran ada sebut ayat 25 pasal besi. Dalam jadual berkala pun nombor 25. Subhanallah. 25 ni apa? Maknanya nombor atom dia. Nombor atom. Mungkin adik-adik yang belajar sekolah menengah tahulah nombor atom dia 25. Kebetulan atau Allah nak tunjukkan kuasa dia? Wallahualam. Allahualam. Allah menunjukkan kuasanya melalui bukti yang jelas di dalam Al-Quran. Adik-adik semua dalam Al-Quran Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Dianugerahkan dengan suaranya yang sangat merdu, sangat lunak. Sehingga tersebut dalam rawi bahawa ketika Nabi Daud AS membaca kitab Zabur yang diturunkan kepadanya, air yang mengalir boleh berhenti, burung yang terbang boleh berhenti mengepak, dan punya sedap suara Nabi Daud AS ini. Jadi sebenarnya adik-adik sekalian, Allah SWT dia memang mengurniakan kepada manusia, setengah manusia itu suaranya sedap. Jadi gunakan suara yang sedap ini untuk kita baca Al-Quran, untuk kita bernasyid, untuk kita berbicara, mengajak orang ke arah kebaikan, hiburkan orang, hiburkan dengan cara yang Islam. Dan mudah-mudahan dengan suara yang sedap Allah kurniakan kepada kita, menjadikan cara untuk kita berdakwah kepada orang lain. Adik-adik, nyanyilah sebarang lagu. Yang penting mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Kita jumpa lagi pada episod akan datang. Bye. Assalamualaikum.